Ya, selamat datang dan selamat menonton. Episod kita kali ini adalah menukar cooling coil di sebuah jentera Triton Mitsubishi ya. Ya, pertama sekali kita menguji gas meter dan membuang gas yang tersisa di dalam piping ya. Ya, seperti biasa, mula-mula kita membuka laci ya yang ada di dashboard ini supaya kita dapat membuka skru yang ada di belakang laci ini. Ya, setelah itu kita buka cover yang ada di atas dashboard ini. Boleh menggunakan alat pencongkel khas yaitu pencongkel plastik untuk mencongkel cover. Tidak digalakkanlah menggunakan pisau ataupun alat tajam seperti screwdriver besi ya. Oh. Untuk membuka dashboard ini kita hendaklah membuka penutup-penutup yang menumpang di dashboard ini supaya kita dapat membuka skru-skru yang berada di bahagian belakang. Cara membuka cover-cover ini anda adalah mencongkel sebab bahagian-bahagian ini cover ni hanya berklip saja dan bukan berskru lah. Jangan lupa sediakan satu bekas untuk menyimpan skru dan nut anda supaya skru dan nut anda tidak berjalan-jalan ke pasar tani. Ya, cover-cover ni agak degil. Anda perlu menggunakan kuasa dan tenaga super saya untuk membuka. Pastikan wire-wire kabel untuk menarik minyak dan bonet enjin hadapan dibuka terlebih dahulu. Semasa mencabut cover, pastikan wire-wire yang tersangkut di cover ni kita buka. Radio dan juga wire-wire radio ini pun dibuka. Setengah klip wire ni ada yang agak degil, perlu dicongkel menggunakan screwdriver. Ya, kita membuka dan terus membuka di bahagian bawah tepat kaki bagi penumpang ini ya. Di bawah kipas ni pun ada satu cover juga perlu kita buka. Untuk membuka bahagian ini ya, anda perlu membuka kabel yang ada di tepi kipas dan tepi cooling coil supaya senang anda mencabut keluar cover yang anda lihat ini.
Di bahagian bawah dashboard ini juga ada skru yang menahan airbag. Skru itu Anda perlu buka juga. Di bahagian meter pemandu juga ada cover yang Anda perlu buka. Anda just toggle dan buka skru meter supaya Anda boleh mengeluarkan meter. Selesai kita membuka meter, di belakang meter ini pun ada satu skru yang menahan dashboard ini. Kita kena buka dan kita boleh cuba untuk menarik keluar. Jangan lupa membuka kabel tepi dia. Okey, nampaknya sudah longgar. Kita masukkan wire-wire dia supaya tidak mengganggu proses mengangkat dashboard. Okey, nampaknya dashboard kita dah pun dapat diangkat keluar. Di bahagian ini pula kita perlu membuka apa sahaja yang menghalang untuk membuka cooling coil dan kipas nanti. Skru serta wire-wire hendaklah dicabut down terlebih dahulu, dan skru-skru yang menyangkut di bahagian-bahagian cover fan pun anda kena buka. Seperti yang anda lihat, kita ingin membuka cover fan yang menyokong fan ini. Setelah dapat membuka nut dan skru, kita dalam buka wire fan. Kita cuba tarik keluar. Ya, nampak kayaknya kita berjaya membuka ya, nampaknya ianya berpenghuni. Sekarang kita membuka cooling coil punya cover. Di bahagian cooling coil cover ni ada 4 skru yang boleh dibuka. Untuk membuka cooling coil ini kita perlu membuka besi bulat yang melintang tu, yang dah karat rupa dia tu. Untuk membuka besi ini kita perlu membuka cover tengah-tengah yang di handbrake dan di gear tu. Skru di bahagian ini yang kita ingin buka adalah 4 skru yang menahan besi bar tersebut. 2 di bahagian kiri dan 2 juga di bahagian kanan. Kita kena buka keempat-empat nut ni untuk senang kita menarik keluar sedikit besi penghadang ini nanti. Ya, selesai kita membuka, kita perlu membuka yang di bahagian driver pula. Sedikit skru dan nut yang ada di sana. Saya senang kita untuk menarik besi ini nanti supaya cooling coil dapat keluar. Kita cuba untuk tarik keluar. Okey, nampak gaya yang didapat. Okey, cooling coil pun dah pun boleh ditarik keluar. Tapi sebelum anda menarik keluar cooling coil di bahagian luar ada satu nut yang menahan cooling coil seperti yang saya tunjuk di sini. Anda kena buka skru ni dahulu sebelum anda menarik keluar cooling coil yang ada di dalam ini. Okey, kita buka dan tarik lagi di sini supaya senang sikit untuk kita
menarik keluar cover cooling coil ini, pastikan hose di bawah dia, hose dengan air dia akan anda cabut. Jangan terlupa, nanti anda akan terasa tersangkut-sangkut di bulan. Ya, nampaknya kita berjaya mengeluarkan cooling coil ni. Ya, dalam ni nampak gayanya ada minyak. Tengok bahagian dalam tu berminyak. Cooling coil nampak gayanya bocor. Inilah rupa dia setelah kita buka habis untuk mengeluarkan cooling coil sahaja. Inilah hasilnya. Cover bahagian tengah ni pun kita kena cabut habis, so kita dapat buka dengan senang. Sekarang kita keluarkan cooling coil ini daripada dalam cover ni untuk melihat dan mengecek adakah cooling coil ini betul-betul bocor ataupun hanya sandiwara dan drama. Ya, ini dia. Nampak gayanya memang bocor. Ada minyak di bahagian ni. Tak apa, kita cuba pressure test dahulu untuk confirm. Untuk lebih pasti lagi, kita cuba untuk test pressure lah di cooling coil ini. Kita cabut dahulu piping joint pergi ke cooling coil ini untuk kita memasang kit test leaking nanti di bahagian ini juga ya. Ya, nampaknya bocor. Ada beberapa tempat yang bocor kecil kan. Kita tukar baru kan. Ya, inilah rupa cooling coil baru kita. Kita hendaklah masang foam tape sebab original dia tidak ada. Kita kena pasang. Buff yang lama kita buka dan pasang ke cooling coil yang baru. Kita guna balik buff yang lama dan kita pasang joint pipe pergi ke cooling coil. Ya, kita memasang kembali cooling coil. Kita dah cabut. Untuk proses-proses pemasangan ini seperti mana kita membuka, seperti itulah kita memasang balik ya. Setelah memasang cooling coil ni kembali, ingat drain hose dia anda perlu pasang kalau tak nanti kereta banjir ataupun bocor daripada dalam kerana hose yang anda cabut tadi hendaklah dipasang kembali. Proses-proses ini anda buatlah seperti anda membuka tadi. Wire-wire kena pasang kembali, skru semua anda pasang kembali lah. Saya tak tunjukkan sangatlah bahagian ni sebab sama seperti kita membuka tadi. Sekarang kita terus ke step seterusnya. Kita perlu vacuum vacuum dan step lain lah di bahagian luar nanti. Beginilah setelah kita pasang lah. Begini pada kita pasang kembali. Untuk step seterusnya kita bahagian luar, jangan lupa kunci kembali skru yang anda cabut tadi, skru cooling coil di bahagian luar. Sekarang kita di bahagian proses untuk membuat vacuuming piping, vacuum pipe. Ya, seperti yang anda lihat, kita ingin membuat proses vacuuming. Ini adalah proses yang orang cakap wajib untuk setiap penyaman udara, baik penyaman udara rumah ataupun kereta.
segala yang bernama penyamaan udara ataupun penyejuk bekuan semua menggunakan mesti melalui proses vacuuming ini ya. Boleh dikatakan ini adalah alat asas untuk juruteknik penyamaan udara ataupun juruteknik penyejuk bekuan, kerana proses ini adalah penting. Okey, kita memulakan proses pengisian semula gas ke dalam sistem. Setelah itu bolehlah kita start enjin kereta, on aircon. Selepas kita on aircon, bolehlah kita monitor monitor kesejukan dan monitor gas pada proses pengisian ini. Seperti yang anda lihat, dari 23 ke 22 sehinggalah suhu makin sejuk. Kita monitor lagi dah. Monitor dan monitor ya, dia turun ke 13. Sampai itu kita membuat pengisian dan turun lagi ke 12. Kita telah pun selesai dengan isian semula gas. Bolehlah kita tutup valve di tong gas kita. Kita cabut bahagian high side dahulu. Kita cabut hose di tong gas, dan selepas itu bolehlah kita cabut hose yang berada di low side. Kita telah pun selesai. Ini saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk video saya seterusnya. Terima kasih.